Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita memulakan majlis kelas kita hari ini, mari sama-sama kita membaca Kitab Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Okey, jadi apa khabar semua? Cikgu harap semua sihat sejahtera lah. Okey. Dan diberi kekuatan bagi awak semua untuk bersama-sama dalam kelas PDPR kita. Okey, jadi kita sambung daripada minggu lepas. Saya tajuk bab 10 iaitu sumber hutan. Jadi apa yang kita faham pasal hutan ni? Ni gambar hutan lah ni ya. Ni gambar Taman Negara Kinabalu di Sabah. Okey, hutan ni kalau kita faham pokok-pokok lah sekejap kan. Okey, hutan belantara. Jadi hutan kita sebenarnya sangat kaya dengan bermacam-macam spesies pokok, haiwan dan tumbuh-tumbuhan. Okey, jadi kalau tengok sepetah lalu sini sumber hutan, maksud dia apa, kepentingan dia apa. Okey. Kemudian apakah cara untuk kita pelihara dan pelihara, okey. Dan juga peranan-peranan ya, agensi yang terlibat dalam pengurusan hutan. Okey, tengok 10.1 sumber hutan. Sumber hutan merupakan sumber boleh baharu. Okey, sumber hutan juga meliputi kawasan ditumbuhi oleh berbagai jenis flora dan fauna yang hidup secara sebelum-jadi di dalamnya. Di Malaysia, iklim khatulistiwa yang panas dan lembap sepanjang tahun serta jumlah taburan hutan yang tinggi telah menggalakkan lagi pertumbuhan sumber hutan. Okeylah. Jadi hutan kat kita ni yang paling nampak jelas sekali hutan kat mana? Siapa tahu? Dekat Bukit Bauk tu lah. Siapa yang suka panjat Bukit Bauk tu boleh tengok ya suasana hutan dalam tu. Jadi sedap mata memandangnya, rasa tenang fikiran kita. Okey, jadi Malaysia ni terdiri daripada kawasan hutan seluas 18.56 juta hektar atau lebih kurang 56.5% daripada keluasan tanah. Jadi maksudnya hutan ni lebih banyak lah daripada kawasan tanah walaupun kita rasa kita tak nampak hutan tu. Tapi sebab kita duduk dalam kawasan hutan, sebenarnya hutan tu lagi besar. Tapi ni masa tahun 2016. Okey. Kemudian Sarawak merupakan kawasan yang mempunyai jumlah hutan terbesar iaitu kira-kira 8.23 juta hektar. Sebenarnya Malaysia seluas 5.84 juta hektar dan Sabah 4.49 juta hektar. Memanglah Sarawak ni dia lagi besar. Jadi lagi paling banyak lah hutan dia tu. Okey, berbanding dengan Semenanjung dan Sabah. Jadi 56.5 ni adalah keseluruhan Malaysia. Termasuk Sabah dan Sarawak. Bersebut Malaysia, Sabah dan Sarawak lah masuk. Okey, info dia apa? Institut Pendidikan Perhutanan Malaysia atau Forest Institute Malaysia FRIM merupakan salah sebuah institusi yang terkemuka dalam pendidikan perhutanan tropika di dunia sejak tahun 1999. Okey. FRIM menjadi sebuah badan berkanun sepenuhnya dengan ditadbir oleh Lembaga Pendidikan dan Pembangunan Perhutanan Malaysia di bawah Kementerian Perusahaan Utama pada tahun 1998. Jadi kalau sebut FRIM ni, ingat forest lah. Pasal hutan dia menyelidik perhutanan tropika. Okey, jadi tu dia hutannya. Okey. Maknanya sumber yang boleh diperbaharui dan ditumbuhi oleh flora dan fauna. Okey, jadi 10.2 kepentingan dia. Okey. Sebab apa kita pentingnya pengurusan sumber hutan ni? Bukan kepentingan hutan ni kita belajar, kepentingan pengurusan. Untuk apa? Bagi menjamin bekalan sumber yang berterusan melalui pemeliharaan dan pemeliharaan. Pengurusan hutan ini memainkan peranan yang penting dalam pelbagai aspek antara lain untuk menjamin keseimbangan ekosistem sebagai keperluan masyarakat setempat, menggalakkan aktiviti ekopelancongan dan membekalkan sumber bahan mentah. Jadi keseimbangan ekosistem ni macam mana pula Ini dalam gambar ni hutan rekreasi Dekat mana Sungai Tekala Selangor. Sedap pula tengok gambar gini kan. Kita nak pergi sekarang ni tak boleh dah nak jalan-jalan gini tak. Jadi ruginya lah. Dulu kita tak menggunakan masa dengan sebaik mungkin. Kalau boleh putar masa, saya pasti semua orang nak buat perkara yang baik-baik saja, yang sedap-sedap, yang best-best saja tau.
Okey, jadi sekarang ni hanya boleh tidur je lah. Paling best sekali hidup kat rumah. Okey, jadi ekosistem merupakan proses interaksi antara komponen biotik dan komponen abiotik dalam alam sekitar. Okey, jadi kalau belajar sains saya rasa awak lebih fahamlah. Komponen-komponen dalam ekosistem sentiasa berinteraksi dan menghasilkan satu aliran tenaga dan rantai makanan berterusan sistem menarik imbangan ekosistem. Pengurusan sumber hutan secara terancang adalah perlu bagi mengekalkan keseimbangan ekosistem ini. Okey, jadi dia sebenarnya kita nampak je dia macam dok gerak, dok bernyawa. Sebenarnya dia ada interaksi di antara satu sama lain. Tapi bukanlah cakap macam manusia ni. Dia ada cara dia. Tu kita panggil ekosistem di antara alam. Sumber-sumber yang terdapat dalam alam ni. Dia ada interaksi sebenarnya. Tu kita panggil ekosistem ya. Kalau ekosistem tak seimbang, tak boleh lah. Okey. Okey, yang kedua seterusnya pengurusan penting untuk keperluan masyarakat setempat. Persekitaran semula jadi merupakan suatu yang sinonim dengan kehidupan masyarakat setempat terutama dari aspek signifikan dan pergantungan hidup mereka terhadap elemen berkenaan. Fungsi hutan kepada masyarakat setempat penting sebagai sumber bahan makanan, membina tempat tinggal, mereka pelbagai peralatan dan sebagai sumber pendapatan. Boleh sebagai sumber pendapatan juga. Contohnya hasil hutan adalah rotan, gaharu dan buah-buahan. Okey, balok pun semualah. Kalau balok ni memang jadi sangat-sangat sumber pendapatan lah. Okey, jadi banyak keperluan-keperluan kita sangat bergantung kepada hutan ni. Nak bina tempat tinggal tak? Nak kayu apa semua tu. Okey, untuk perubatan pun ada. Untuk sumber bahan makanan dan macam-macam lagi lah. Okey. Okey, jadi tengok glosari kat sini. Kayu yang harum. Maksud gaharu ni kayu yang harum berasal daripada pokok tengkaras. Pokok tengkaras ni macam mana? Tahu cikgu pun tak tahu. Awak boleh search lah gambar dia macam mana. Okey, ni adalah kayu gaharu. Asal pokok tengkaras lah. Okey, awak boleh tengok dalam portal geografi ni juga. Untuk maklumat pasal hutan ni, awak boleh tengoklah video ni. Okey. Kemudian penting dari segi ekopelancongan. Sumber hutan penting dalam membangunkan aktiviti ekopelancongan. Pelancong dapat menikmati keindahan alam semujadi seperti hutan lipo, air terjun dan melihat kepelbagaian flora dan fauna. Contoh Taman Negara Raya Belum Perak, Taman Negara Andar Rompin Johor dan Taman Negara Niah Sarawak. Okey, banyak lagi lah tempat-tempat lain Taman Negeri Raya Belum kat Perak. Memang kalau kita tengok, kalau kita nak ke Perak daripada Terengganu ni kan, melalui Kelantan tu melalui Gerik tu kan. Kita tengok kat bawah tu. Memang cantik lah. Sungai dia tu. Hijau hijau. Sangat cantik. Kalau awak ada peluang boleh pergi. Biarlah sekarang ni tak boleh pergi lagi tau. Akan datang boleh pergilah. Okey, Taman Negeri Royal belum. Tapi tempat ni bukan murah lah kan. Resort-resort dia tu. Okey, jadi kalau ekopelancongan ni kita menikmati keindahan alam semula jadi. Ingat gitu. Ada hutan, ada air terjun, okey, ada pokok-pokok. Kadang-kadang mungkin nampak juga binatang, monyet dan sebagainya tu. Itu dia ekopelancongan ya. Okey, juga membekalkan sumber bahan mentah. Okey. Pengurusan sumber hutan secara cekat dapat menjamin bekalan bahan mentah yang berterusan untuk masa hadapan. Contoh. Okey, contoh dia apa? Macam aku tu, apa kan kita tanam sayur? Ni bahan antaranya lah. Kayu keras boleh buat perabot, papan lapis, kayu gergaji, bahan binaan. Hutan dan buluh, perabot, kraft tangan. Daun mengkuang, tikar dan bakul. Batang nibung, tiang rumah dan cerucuk kelong. Daun nipah atap dan banyak lagi lah. Okay, ni antara dia daun nipah untuk buat atap. Okey, atap ni. Ni telah kering lah ni daun nipah ni. Adalah cara dia buat tu. Okey, latihan B. Senaraikan dua contoh hasil hutan yang menjadi keperluan kepada masyarakat tempat. Apa dia? Baru baca ni. Kan? Ni atas ni ya. Okey, hasil hutan dia. Okey, untuk makanan, untuk tempat tinggal macam-macam lah kegunaan dia. Okey, kemudian 10.3. Usaha-usaha pemulihan dan pemeliharaan hutan. Saya ingat untuk minggu ni kita habis je lah topik ni. Okey, pemeliharaan. Apa maksud dia?
Pemeliharaan hutan adalah usaha-usaha untuk melindungi, merancang dan mengurus sumber hutan agar tidak musnah. Contohnya mewartakan hutan simpan dan taman negara. Okey, usaha-usaha untuk kita lindung dia, jaga dia. Okey, pemeliharaan pula adalah usaha-usaha membaik pulih sumber hutan yang telah diganggu supaya kembali kepada asal. Contoh perhutanan semula dan penebalan dan hutang. Okey, kalau pelihara ni, hok rosak kita baiki. Gitu. Kalau pelihara ni kita jaga, pelihara. Kalau pulihara, kita pulihkan dia balik. Ingat kita pulih dia. Maknanya kalau ada rosak, kita baiki. Okey, supaya dia jadi kembali kepada keadaan asal. Okey, contoh untuk pemeliharaan tapak Ramsar. Okey, yang ni Taman Negara. Lagi pembangunan lestari dan geopark. Okey, dia semua bersangkutan lah. Okey, jadi apa dia ni? Satu-satu kita tengok ya. Tapak Ramsar ni ialah senarai tanah lembap yang dipersetujui melalui Konvensyen Tanah Lembap di Iran pada tahun 1991 untuk pemeliharaan tanah lembap serta sumber-sumbernya. Peranan dia menjaga tanah lembap khususnya hutan paya bakau yang mempunyai pelbagai jenis kehidupan. Dekat Iran ni. Okey. Itu Tapak Ramsar. Maknanya kawasan tanah lembap. Okey, pemeliharaan tapak Ramsar dijadikan sebagai kawasan ekopelancongan di Malaysia. Keindahan langsung menjadi dan lanskap indah flora dan fauna menjadi daya tarikan kepada pelancong. Tapak Ramsar dipelihara sebagai salah sebuah destinasi pelancongan supaya tidak digunakan untuk aktiviti pembangunan. Okey, jadi bila dah dia umumkan, senaraikan kawasan ni, tanah lembap ni yang dijadikan sebagai tapak Ramsar tu, jadi kita tak boleh nak buat pembangunan lah kat situ. Okey. Jadi secara langsung boleh dijadikan sebagai destinasi pelancongan pula. Okey. Pemeliharaan kawasan tanah lembap serta kepelbagaian biologi hutan paya bakau di negara. Jabatan Perhutanan Berperanan mengawal pengeluaran hutan bakau terutamanya bagi industri kayu arang untuk keistimewaan ekosistem. Okey, jadi kayu arang dibuat daripada pokok bakau juga. Contoh. Contoh dia di mana? Tasik Bera, Pahang. Okey, kat sini ada tanah lembap ya. Ada kawasan paya bakau. Pulau Kukup, Tanjung Piar dan Sungai Piar Johor, Kuching Wetland National Park Sarawak dan Lower Kinabatangan Segama Wetland di Sabah. Okey, itu dia tapak Ramsar. Ingat kawasan tanah lembap Kawasan tanah lembap. Okey, kemudian geopark pula. Apa dia geopark? Merujuk sesuatu kawasan yang terdapat tapak warisan geologi yang boleh digunakan oleh semua pihak bagi tujuan pemeliharaan, pendidikan dan pembangunan lestari. Okey, peranan dia mementingkan pembangunan sesebuah kawasan secara lestari. Elemen pembangunan ini dalam konsep geopark merangkumi pemeliharaan alam semula jadi. Okey. Kemudian cara dia pemeliharaan dengan menjadikannya sebagai pusat ekopelancongan. Okey, jadi bila kita buat pusat ni, jadi kita akan jagalah dia secara langsung kan. Sebab nak tarik pelancong. Okey, pelihara biologi, geologi dan budaya. Pemeliharaan bersepadu antara warisan budaya dengan alam semujadi. Penggunaan sumber warisan secara lestari tanpa memusnahkannya. Okey, lestari ni maksud apa? Kita menggunakan semaksimum yang mungkin tapi memastikan dia tidak tercemar dan baiklah untuk alam sekitar. Boleh digunakan secara berterusan. Okey, tu dia beza dia geologi dengan Ramsar. Okey, kemudian taman negara macam mana pula? Dia lebih kuranglah dekat-dekat lah macam ni merupakan satu kawasan atau tempat yang dilindungi oleh kerajaan supaya biodiversiti semula jadi kawasan berkenaan dipelihara dan dikekalkan. Berperanan melindungi kepelbagaian biologi dan struktur ekologinya, menyokong ekosistem, mempromosikan pendidikan dan rekreasi. Okey, memelihara dan menjadikan taman negara sebagai pusat ekopelancongan, memelihara flora dan fauna dan hutan supaya tiada gangguan aktiviti manusia. Pemeliharaan Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Semenanjung Malaysia Perhilitan telah membaik pulih hidupan liar dan juga hutan. Contoh konservasi gajah Kuala Gandah di Pahang. Okey, sekarang ni di Terengganu pun ada tak? Di Kuala Berang tu ya. Taman negara juga memberi perlindungan kepada monyet Belanda supaya tidak terancam spesies ini juga jadi tatapan untuk generasi akan datang. Jadi bolehlah kita tengok. Macam kita pun, gajah kita pun tak pernah tengok juga tau. Bukan awak saja, saya pun tak pernah tengok. Jadi bila adanya tempat-tempat macam taman negara macam ni, jadi kita boleh tengoklah benda tu masih kekal. Contoh ni Taman Negara Bakau Sarawak. Cantik tempat ni. Jangan luar negeri pula.
dekat Thailand. Okey, ni Taman Negara Pulau Pinang. Okey. Jadi kalau ada peluang bolehlah kita menjenguk. Namakan salah satu kawasan Geopark di Malaysia. Kat mana? Berikan 2 contoh tapak Ramsar di Malaysia. Okey, tadi dia ada sebut dok kawasan dia kat mana. Geopark kat mana kawasan dia tu? Yang disebut tadi kat mana? Ni ada ni. Ni tapak Ramsar. Okey, awak boleh cari dalam Google pun awak boleh cari. Banyak sebenarnya tempat-tempat dia tu. Okey, seterusnya pembangunan lestari. Apa dia pembangunan lestari ni? Pembangunan lestari ialah pembangunan yang memenuhi keperluan pada masa ini tanpa menjejaskan keupayaan generasi akan datang untuk memenuhi keperluan mereka sendiri. Maknanya kita guna sekarang ni pun, tapi akan datang masih boleh guna lagi. Maknanya benda tu dah akan habis. Sebab maknanya kita ada pengurusan yang betul. Peranan dia sebagai satu gagasan pembangunan moden yang paling proaktif dan praktikal untuk menangani isu antara tuntutan pembangunan dengan pemeliharaan alam sekitar. Okey, pemeliharaan perintis bangunan bandar pentadbiran dengan konsep teknologi hijau. Bandar yang bina berasaskan bandar dalam taman, memelihara hutan dan bentuk ekor pelancongan dan hutan bandar. Contohnya hutan bandar Putrajaya. Hutan bandar Putra di Johor. Sebab ni kamu Putrajaya ni. Okey, tu pembangunan lestari. Maknanya hutan bandar Putra. Bijaklah. Kemudian, pelihara pula usaha dan komitmen berterusan ke arah pembaikan kualiti persekitaran dan memastikan aktiviti perbandaran yang mengambil kira aspek pengurangan pelepasan karbon dan galakkan ekonomi hijau, green business dan gaya hidup karbon rendah, low carbon and green lifestyle. Kalau kita buat gini hebatlah. Mewujudkan Taman Etnobotani Putrajaya yang bertindak sebagai pusat domestik dan pemeliharaan ex situ tumbuh-tumbuhan, ubat-ubatan dan beraroma. Contoh pembangunan lestari iaitu Putrajaya Institut Pendidikan Perhutanan Malaysia. Okey, ex situ tu apa? Program pengurusan sumber genetik tumbuhan di luar kawasan asal seperti di ladang, taman botani dan taman pertanian. Okey. Di luar kawasan asal. Dibuat ladang dan sebagainya lah. Okey, seterusnya. Okey, kalau tengok aktiviti ni. Memang dah boleh buat ni. Sebab yang ni kalau nak buat pun awak dapatkan maklumat ni melalui Encik Google ni boleh lah. Okey, tapi disuruh tampil ke hadapan kelas. Tak ada kelas dah kita sekarang ni kan. Okey, tapi awak bolehlah cari maklumat tu melalui Encik Google. Okey, 10.4 peranan agensi dalam pengurusan hutan di Malaysia. Okey, jadi agensi ni apa? Maknanya dia sebenarnya peranan ni adalah untuk semua, bukan agensi-agensi sahaja. Jadi ni secara khususnya, secara umumnya semua kena jaga pengurusan hutan ni. Bukannya kita dak babit hutan, kita boleh buat punah hutan, kita pergi banyak bukit, kita pergi toreh pokok apa semua. Bukan gitu maksudnya agensi-agensi yang khusus, yang terlibat secara khusus ya. Sama ada badan kerajaan dan badan bukan kerajaan ya. Okey, jadi telah mengambil beberapa inisiatif dalam pengurusan hutan. Okey, kalau jabatan kerajaan ni, badan kerajaan, Jabatan Alam Sekitar, JAS. Bertanggungjawab merancang, menyelaras dan memantau pelaksanaan dasar serta strategi berkaitan biodiversiti dan perhutanan melalui pengurusan hutan secara berkekalan, pendidikan dan pembangunan perhutanan. Okey, kemudian Sabah Forestry Department bertanggungjawab dalam memberi perlindungan dan pemeliharaan rizal hutan berdasarkan konsep pengurusan hutan lestari SFM. Merupakan penjaga kepada kira-kira 49.1% daripada jumlah kawasan tanah di negeri ini pada tahun 2013. Okey. Jadi tak boleh sebar barang Dia tukang jaga tanah ni agensi kerajaan ni. Okey, Sarawak pula. Sarawak Forestry Corporation. Okey. Apa tugas dia? Melaksanakan pengurusan hasil hutan, kawasan terlindung sepenuhnya, pemeliharaan hidupan liar, kawasan penuaian dan penguasaan terhadap pematuhan serta pendidikan dan pembangunan
perhutanan. Okey, kemudian perhilitan pula. Berpandang mengekalkan integriti kawasan perlindungan bagi faedah pendidikan ekonomi, estetika, rekreasi dan fungsi ekologi. Meningkatkan pengetahuan kesedaran dan perlibatan masyarakat mengenai keperluan dan kepentingan konservasi biodiversiti. Okey, ni perhilitan ni. Okey, kemudian frame. Okey, menyebabkan hutan juga ni. Berperanan menjalin pengetahuan dan memangkukan teknologi yang bersesuaian untuk pemeliharaan, pengurusan, pembangunan dan penggunaan sumber-sumber hutan serta meningkatkan kesedaran terhadap peranan alam sekitar dan pemeliharaan hutan. Okey, yang ini adalah agensi badan kerajaan ya. Okey, kalau kita tengok bukan kerajaan pula, daripada Sahabat Alam Malaysia, SAM, mengadakan kempen untuk memastikan pembangunan dan pengurusan sumber semula jadi adalah secara lestari. Berperanan mendidik masyarakat umum mengenai keperluan pembangunan lestari. Okey. Dia boleh buatlah kempen-kempen dalam TV ke dan sebagainya ya. Dan kita belajar ni pun salah satu juga daripada cara-cara supaya kita dapat kesedaran lah tentang kepentingan hutan ni. Malaysia Nature Society, MNS, melindungi dan memelihara kepelbagaian biologi yang kaya secara berkesan, memberi kesedaran alam sekitar melalui pendidikan. Traffic berpandang menguruskan perdagangan yang mampan melibatkan tumbuh-tumbuhan dan haiwan liar tanpa merosakkan integriti sistem ekologi. WWF, ni bukan Gusti Okey, berperanan menghentikan kemusnahan sekitar alam semula jadi melalui beberapa kaedah memelihara keperluan kepelbagaian biologi dunia, memastikan sumber semula jadi boleh diperbarui dan digunakan secara lestari, menjalankan pendidikan dan kempen kesedaran awam. Okey, Global Environment Centre GEC menggalakkan perlindungan dan pembangunan lestari hutan secara tanah lembap. Okey, info dia, Majlis Tanah Negara telah dirujukan sebagai platform kepada Kerajaan Persekutuan dan Negeri untuk membincangkan perkara-perkara berkaitan dengan polisi dan pengurusan perhutanan di Malaysia. Okey, latih diri di senaikan agensi kerajaan dalam pengurusan sumber hutan. Okey, baru kita bincang dah tadi. Boleh jawab sendirilah. Okey, kemudian imbas kembali. Okey, dan juga cabaran minda. Okey, jadi gini untuk bab 10 ni. Okey, bab 10 ni, okey kita tengok daripada awal jap Oh. Okey, jadi cikgu nak. Okey. Awak boleh buat nota lah. Okey, awak buat nota bermula dengan 10.1 ni. Okey. Tulislah sumber hutan ni ayat dia ni. Okey, yang ni pun boleh tulis juga yang dalam kotak ni. Okey, salin. Kemudian 10.2. Salin lah. Keseimbangan ekosistem, keperluan masyarakat setempat tu awak salin. Okey, 10.3. Okey, 10.3 usaha pemeliharaan dan pemeliharaan sumber hutan. Okey, 10.3 ni muka surat 169 je awak salin. Okey. Okey, yang belakang ni awak boleh foto stick saja. Tapak Ramsar, Taman Negara, Pembangunan Lestari, Geopark tu awak foto stick je. Muka surat 170, 1 foto stick. Pembangunan Lestari pun foto stick. Okey, kemudian 10.4 peranan agensi dalam pengurusan hutan di Malaysia. Okey, yang ni pun awak yang ni awak salin lah peranan ni sebab peranan ni pun biasa juga keluar dalam periksa Okey, yang tadi tu awak foto stick. Okey, kemudian cikgu nak suruh awak buat cabaran minda. Cabaran minda ni senang je. Muka surat 176, 177. Jadi awak buat soalan nombor 1 sampai soalan nombor 5. Okey, dah lah awak guna telefon tu awak boleh cuba guna kuis sendiri. Pakai apa tu?
QR code tu, kakak QR code tu. Cuba kuiskan diri 10. Okey? Ha. Jadi cikgu rasa sampai di sini saja dulu nota kita untuk bab 10. Terima kasih yang online yang hadir pada kelas cikgu dan yang memberi respon. InsyaAllah kita sambung untuk tajuk seterusnya. Sebarang soal ke masalah ke nak tanya ke, awak boleh teruskan untuk PTPR dalam grup. Okey, sekian, terima kasih. Kita sudahi dengan wal asr. Assalamualaikum wallahu alam.